Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan Sains Tingkatan 4 Bab 8 Unsur dan Bahan di bawah topik 8.3 isotop. Semua atom yang terkandung dalam suatu unsur dia mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Tapi ada juga unsur tertentu mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Jadi atom-atom ni kita kenal dia sebagai isotop. Okey, saya nak awak tengok kepada video di sebelah ni untuk penerangan yang lebih lanjut. Unsur dan bahan. Isotop. Kedua-dua atom ini adalah isotop klorin. Ia mempunyai jisim yang berbeza kerana nukleusnya mengandungi bilangan neutron yang berbeza. Satu mengandungi 18 neutron dan satu lagi mengandungi 20 neutron. Didapati bahawa daripada 4 atom klorin yang dijumpai di alam semula jadi, 3 daripadanya berjisim atom 35 dan hanya satu atom mempunyai jisim atom 37. Berdasarkan data ini, dikira bahawa purata jisim atom bagi klorin adalah 35.5. Atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza, kita panggil dia sebagai isotop. Jadi dari mana kita boleh dapatkan bilangan proton dan neutron ni? Kita boleh dapatkan dari simbol unsur dalam jadual berkala unsur moden. Okey. Jadi ini adalah satu simbol unsur dari jadual berkala dan kita dapati dia ada nombor atas dan bawah. So nombor di bahagian atas ni, okey, ini yang dipanggil nombor nukleon, yang mana nombor nukleon ialah bilangan proton dan bilangan neutron dalam nukleus atom. Okey, proton campur neutron. Okey, so dua nilai ataupun dua bilangan ni. Okey, nombor yang di bawah ni, ini adalah yang dipanggil nombor proton. Nombor proton sama dengan bilangan proton. Okey, jadi dari nombor nukleon, okey, nombor nukleon kita boleh dapat bilangan proton sebab bilangan neutron sebab bilangan proton biasanya ada dalam simbol unsur. Okey, so ini adalah beberapa contoh isotop bagi sesuatu atom unsur lah. Okey, so kita tengok untuk yang pertama, hidrogen. Okey, hidrogen 1, bilangan protonnya adalah 1, jadi bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Okey, bilangan neutronnya adalah kosong. Okey, hidrogen 2, isotop hidrogen 2, bilangan protonnya 1, bilangan elektronnya 1, bilangan neutronnya adalah 1. Okey, hidrogen 3, bilangan protonnya 1, bilangan elektronnya sama, 1, bilangan neutronnya adalah 2. Okey, so datang dari mana 2 ni? Kalau kita tengok pada isotop, ada isotop hidrogen 3, hidrogen 2, hidrogen 1, nilai ataupun nombor yang ada di bahagian belakang dia ni, ini adalah nombor nukleon tadi. Okey, ini adalah nombor nukleon. Jadi untuk dapatkan bilangan neutron 3, kita tolak dengan 1. So dapatlah bilangan neutronnya adalah 2. Okey, kita tengok karbon 12. Karbon 12 bilangan protonnya 6. Okey, bilangan elektronnya sama, jadi bilangan neutronnya adalah
12 tolak 6. So jawapannya ialah 6. Okey, karbon 13 tolak dengan 6 bilangan proton. So karbon 13 bilangan neutronnya adalah 7. Okey, karbon 14. Okey, bilangan protonnya 6. Jadi bilangan neutronnya adalah 8. Okey, kalau kita tengok kat sini, karbon, unsur karbon, dia ada 3 isotop. Okey, 3 isotop. Hidrogen pun ada 3. Okey, kita tengok oksigen. Oksigen 16. 16 bilangan protonnya 8. Jadi dia punya bilangan neutronnya adalah 8. Oksigen 18, bilangan protonnya 8, so bilangan neutronnya adalah 10. Okey, jadi kat sini kita nampak ya, isotop ni bilangan protonnya tetap sama, tapi bilangan neutron dia yang berbeza. Baik, perkembangan teknologi dalam kehidupan kita sekarang ni, okey, menyebabkan penggunaan isotop tu lebih meluas berbanding dengan sebelum ni. Okey, jadi kita tanpa kita sedar isotop ni digunakan dalam banyak peralatan ataupun apa-apa keperluan yang kita perlukan lah dalam kehidupan kita. Tapi dia tak guna dalam bentuk isotop yang yang kita belajar ni. Okey, dia digunakan dalam bentuk yang kita panggil radioisotop. Okey, so apa dia radioisotop? Radioisotop ialah isotop yang tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif. Okey, bila kita dengar ataupun kita tahu bahan tu menghasilkan sinaran radioaktif, kita akan ada satu persepsi yang kita merasakan yang bahan tu adalah berbahaya. Betul, dia adalah berbahaya, tapi dengan pengendalian yang betul, dengan kadar pendedahan ataupun kadar penggunaan yang mengikut keperluan yang diperlukan, yang ditetapkan, so dia memberi lebih kepada penggunaan ataupun kegunaan yang lebih baik. Okey, so radioisotop ni dia banyak digunakan dalam bidang perubatan, dalam bidang pertanian, perindustrian, penjanaan tenaga dan penyelidikan. Okey, so kita tengok dulu di bawah bidang perubatan bagaimana radioisotop tu digunakan. Okey, untuk bidang perubatan, sinar gamma. Okey, sinar gamma daripada kobalt 60. Okey, dari kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Okey, kemudian kita ada gunakan iodine 131. Okey, yang menghasilkan sinaran gamma, digunakan untuk mengesan kerosakan kelenjar thyroid. Okey, dalam bidang teknologi makanan, sinar gamma dari kobalt 60 digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan. Okey, dia kalau kita gunakan suhu yang tinggi untuk membunuh kuman ataupun mikroorganisma, kemungkinan sayur ataupun buah-buahan dia akan memberi impak yang lain. Okey, mungkin lebih cepat rosak disebabkan suhu yang tinggi. Okey, dalam bidang perindustrian, okey, americium 241 digunakan untuk mengawal ketebalan kertas dalam industri kertas, industri penghasilan kertas. So digunakan isotop americium 241. Manakala dalam penghasilan tenaga elektrik, reaktor nuklear, uranium 235 digunakan. Okey, dalam bidang arkeologi, okey, kita gunakan biasanya pengkaji-pengkaji artifak ni dia menggunakan karbon 14 untuk menentukan usia artifak purba.
So kaedah ni dinamakan pentarihan karbon. Okey, kaedah ni dinamakan pentarihan karbon. Okey, jadi sekian saja dengan berakhirnya penerangan tentang kegunaan isotop ni. So habis untuk tajuk 8.3. So nanti kita akan berjumpa dalam video yang lain pula, penerangan saya untuk tajuk-tajuk yang lain. Okey, so terima kasih kerana menonton video penerangan saya dan Assalamualaikum.